Ya, okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 akan menerangkan tentang kami punya projek bisnes iaitu Aiskrim Malaysia. Baik. Saya Nur Izzati Syahira dan rakan saya Nurul Izzatul Husna hari ini akan membentangkan kami punya panjang menjalankan bisnes ni lah. Terusnya. Dalam pembentangan ni, kami akan menerangkan tentang business idea, market research, business plan, launch the business, monitor and evaluate the business, financial report, reflection, conclusion dan juga customer feedback. Terusnya, untuk business idea, kami menggunakan pendekatan feasibility analysis framework di mana market tu kami our market is untuk customer yang willing untuk cuba kita punya produk lah. Dan our industry adalah lebih kepada pemakanan dan kita juga include free delivery services. Our niche market adalah di kawasan USAS iaitu Universiti Sultan Azlan Shah dan juga kawasan perumahan di Sandan Puteri. Terusnya, untuk market research, kami menggunakan pendekatan 4P sebelum menjalankan kami punya bisnes iaitu produk kami. Mulanya kami nak buat Korean chicken popcorn, smoothie shake dan sebagainya, tapi kami memilih untuk pendekatan yang lebih mudah, kami memilih untuk membuat aiskrim Malaysia dan menamakan bisnes kami IC Nicey. Dan place yang digunakan adalah di sekitar kawasan USAS dan Sandan Puteri. Harga juga kami ingin menetapkan harga RM1 ke RM2. Hal ini kerana harga lebih murah untuk para student dan untuk kawasan perumahan lah. Okay, so analisis pula. Sebelum membuat bisnes, kami membahagikan setiap SWOT analisis iaitu untuk strengths tu kami has a market acceptance from various customer, contohnya daripada kids, student and kawasan kejiranan. Dan kekuatan bisnes ni adalah kami boleh jual dengan harga yang murah iaitu daripada harga RM1.50 bergantung pada flavor. Dan bisnes ni juga kekuatan dia, kita boleh menyediakan pelbagai perisa aiskrim. Untuk kelemahan yang kami dapati dari bisnes ni adalah kesukaran untuk mengikat plastik aiskrim dan memerlukan tempat penyimpanan yang bagus untuk menyimpan aiskrim. Dan weakness yang paling sering terjadi adalah aiskrim cepat cair bila kita melakukan delivery sebabkan bahan-bahan yang digunakan dalam aiskrim tu iaitu susu. Our opportunity adalah aiskrim ni kita boleh jual bila-bila masa dan kos untuk membuat aiskrim juga sangat rendah. Dan peluang kita juga adalah customer boleh sama ada self pick up ataupun boleh suruh kita hantar by delivery. Our trade adalah a lot competitor in the ice cream industry. Maksudnya ada lagi ice cream yang lebih sedap di kawasan perumahan lah. Contohnya ice cream Magnolia ataupun ice cream Nestle. Dan our trade juga contoh macam during rainy season, musim hujan, kita tak boleh nak capai target orang punya ice cream tu. Our target customer adalah kanak-kanak dan student, family dan sebagainya. Terusnya, executive summary. Like. Okay, executive summary untuk business plan kami. Berikut adalah logo yang kami buat untuk business. Dan IC provide a multi-form flavor of ice cream. Dengan adanya option, customer boleh pilih pelbagai perisa yang kami sediakan. Dan harga juga adalah sangat berpatutan dan boleh dibeli oleh setiap customer. Dan kami telah meletakkan harga iaitu RM1.50
Dan kami menggunakan filling jam iaitu coklat, kiwi, berry lah untuk membuat aiskrim ni. Untuk the product, Malaysia Ice Cream has 5 type of filling that customer can choose to their preference. Maksudnya customer tu boleh pilih diorang nak pilih apa yang kami sediakan. Contoh strawberry, blueberry, kiwi, jelly dan coklat. And our goals adalah untuk pastikan customer tu enjoy dengan kita orang punya ice cream. Walaupun ice cream dan diorang boleh berpuas hati dengan duit diorang apa yang diorang belanjakan. Market analisis adalah bergantung pada age, income dan geografi. Maksudnya kebanyakan customer yang beli kita punya ice cream ni adalah daripada student yang berumur daripada 18 hingga ke 22 tahun dan kebanyakannya mereka berasal daripada kawasan universiti. Income adalah rely on parent, maksudnya diorang bergantung pada duit parent ataupun duit sampingan yang diorang dapat. Terusnya, untuk marketing strategi, kami tadi kita dah gunakan marketing research untuk kopi. Marketing strategi pun kita gunakan pendekatan kopi, mana lebih strategik lah. Tapi kami lebih spesifikkan. Contoh produk tu memang kami fokuskan untuk Malaysia Ice Cream dan pelbagai freezer. Contoh kiwi, strawberry, blueberry dengan coklat. Dan harga untuk setiap ice cream adalah RM1.50 dan harga yang kami letakkan ni adalah sama untuk setiap freezer. Tempat seperti mana yang kami dah bagi tahu tadi sekitar Kuala Kangsar dan ada juga beberapa tempat yang kami jual, contoh di Rawang Selangor ketika Hari Sukan untuk Sekolah Taman Bunga Raya 2. Promotion kami promote melalui Telegram dan WhatsApp dengan buatkan poster yang menarik lah. Yang kat sebelah tu adalah poster yang kami buat dan kami akan sebarkan kepada orang ramai. Okay. Untuk strategi, kami menggunakan pendekatan, kami offer free delivery dengan diskaun. Maksudnya kami akan bagi free delivery untuk mereka yang beli daripada ataupun lebih es krim. Dan strategi yang kedua, kami promote kami punya es krim ni dengan untuk selective hour. Selective hour tu maksudnya promote dekat peak hour. Maksudnya waktu pukul 1. Biasanya pukul 1 ni disebabkan faktor cuaca. So waktu ni amat sesuai lah kalau kita booster kita punya poster dan copywriting untuk menarik minat pembeli. Biasanya petang baru kami hantar ke rumah customer. Dan strategi yang ketiga adalah promote melalui social media iaitu di grup-grup student, grup-grup jual beli Kuala Kangsar untuk attract pembeli dan kami akan hantar yang kita akan kepilkan gambar-gambar yang menarik minat lah. Terusnya strategi yang terakhir adalah kami gunakan share customer feedback. Maksudnya selepas customer beli, kami akan tanya mereka tentang rasa adakah okey ataupun ada sedap tak ataupun adakah ada masalah lain. Terusnya saya serahkan dekat Nurul Izzatul Husna yang akan terangkan bahagian operasi membuat aiskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzatul Husna. Saya akan menerangkan bahagian operation. Pertama sekali, kita mestilah sediakan bahan-bahan yang diperlukan. Antara bahan-bahan yang diperlukan adalah susu cair dan susu sejat, susu pekat dan susu sejat. Maksudnya operation ni macam kita punya resepi untuk jadikan bisnes ni, untuk jadikan aiskrim ni, cara-cara membuat aiskrim ni. Yang pertama, kita kena sediakan bahan-bahan. Step yang kedua, masukkan 2 tin susu iaitu susu pekat dan susu sejat ke dalam periuk bersama 4 cawan air. 4 cawan air dan hidupkan api. Masukkan tepung jagung dan esen vanila dan garam, dan kacau sehingga mendidih
kemudian biarkan bancuhan tersebut sejuk selama 1 jam. Dalam masa yang sama kita kena buat filling supaya kita kena buat filling masuk dalam plastik. Then next bila susu dah sejuk kita tuang dalam plastik aiskrim dan ikat. Last kali kita biarkan aiskrim sejuk selama 2 atau 3 hari kalau dalam peti sejuk biasa. Financial plan. Financial plans untuk kos memulakan aiskrim ni antara perbelanjaan yang diperlukan adalah untuk menubuhkan dan melancarkan perniagaan aiskrim ni. Ia melibatkan kos seperti peralatan dapur, peti ais, bahan pembungkusan, penjenamaan, rekaan logo, resepi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk memulakan aiskrim Malaysia ini. Revenue formulation aiskrim hasil untuk penjualan aiskrim adalah mewakili wang yang mengalir dalam perniagaan hasil daripada aktiviti jualan yang kumpulan kami lakukan. Hasil perniagaan ini penting untuk menjejak dan merekod keputusan dengan tepat untuk mengukur prestasi perniagaan dan menentukan harga serta mengenal pasti kelemahan dan kelebihan dalam perniagaan ini. Yang ketiga adalah perbelanjaan untuk aiskrim Malaysia adalah akan kos yang digunakan untuk menyelenggara dan perbelanjaan termasuklah seperti bahan-bahan mentah yang diperlukan dan barang-barang dan bahan-bahan dan kos-kos lain yang diperlukan seperti pengeluaran, penyimpanan dan pengangkutan untuk membeli dan menghantar aiskrim kepada customer. Okey, kami melancarkan membuat pelancaran bisnes melalui WhatsApp dan Telegram sebab kami punya alternatif untuk memudahkan masa kami dalam untuk mempromosi. Seterusnya adalah monitor and evaluate the business. Berikut adalah gambar-gambar yang gambar dan bukti lah yang kami lakukan bisnes ni. Seterusnya. Okay. Seterusnya adalah financial report. Financial report ni dia melibatkan 4 benda iaitu startup cost, revenue, expenses dengan net profit. Seterusnya. Untuk startup cost ni, kami mengambil inisiatif untuk mengutip modal setiap seorang iaitu sebanyak RM30 untuk 3 orang dan total yang kami dapat adalah RM90. Startup ni kiranya untuk permulaan untuk kami buat bisnes ni lah, untuk beli barang. Revenue hasil pendapatan yang kami dapat sepanjang 3 bulan menjalankan bisnes adalah sebanyak RM597 pada bulan Oktober. Kuantiti yang kami jual adalah 56 sahaja. Hal ini kerana kami jual ketika pada hujung bulan dan total yang kami dapat adalah RM84 dan hasil bulan yang tertinggi adalah pada bulan 11 iaitu daripada awal bulan hinggalah hujung bulan kami memperoleh kuantiti sebanyak RM183 iaitu 183 kuantiti iaitu RM274. Dan pada bulan Disember kami menutup bisnes dengan memperoleh 159 kuantiti dengan berjumlah RM238.50. Jadi total kami punya pendapatan untuk hasil bisnes sepanjang 3 bulan ni adalah RM597. Okay, untuk expenses ni kita boleh lihatlah saya sediakan juga receipt date, maksudnya hari tarikh yang kami akan stok barang
kebanyakannya kami akan banyak kali stok untuk bahan asas untuk buat aiskrim. Contoh macam pekat dengan susu cair itu adalah antara barangan yang paling kerap yang kami beli. Dan harga juga berbeza-beza untuk setiap barangan. Contohnya ada harga susu yang murah dan ada ketika hari tu harga susu yang sama naik sedikit harga tu. Maybe beza dia dalam 20 sen dan sebagainya. Dan expensive juga kami ada beli untuk filling aiskrim lah bergantung pada gram yang kami gunakan. Contoh untuk susu tu, untuk 2 tin susu, kami mungkin boleh dapat dalam sekitar 30 aiskrim. Dan net profit untuk bersih yang kami dapat adalah sebanyak RM460.22. Seterusnya adalah reflection and analysis of the business. Malaysia Ice Cream is a product that is delicious to eat and cheap and easy to prepare. Dalam cuaca Malaysia yang merupakan cuaca panas ni boleh menunjukkan yang relate lah dengan projek kita orang ni sebab cuaca kat Malaysia ni panas, jadi tempoh untuk aiskrim tu berada dalam market boleh bertahan lama. Seterusnya, taste of the important factor in evaluating any food product, it is taste. Maksudnya kami akan cuba untuk mengekalkan rasa dan memperbaiki rasa aiskrim tu. The weakness that we found in this ice cream business is the lack of skill and no place to store ice cream. Produk aiskrim ni dia mempunyai jangka masa tempoh masa untuk aiskrim ni bertahan, dia boleh simpan lama, tapi kita orang tak kurang lah skill untuk buat kurang skill dari segi mengikat, lepas tu tak ada tempat untuk menyimpan aiskrim tu. Conclusion, based on this strategy business I have chosen, I am sure we will continue to progress a business like this because we think that this business will be success in a long term. Also, we hope that people will welcome our dessert company and enjoy. We also can give the best in the business because we feel responsible to spread the word about the delicious dessert to our friends, family, and target market. In addition, we will do everything in our power to create this ice cream to have a high quality and make it unique for customer. Finally, we will be happy to complete this business strategy after facing various difficulties in completing this report, completing this business, and we also glad that we can learn something new that will help us to participate in this industry. We also hope that this business will run smoothly. Yang terakhir adalah customer feedback. Berikut adalah gambar-gambar yang kami sediakan untuk customer feedback. Contohnya, gambar yang pertama tu adalah feedback daripada customer iaitu housemate. Dan ada juga kami tangkap gambar mereka yang belilah. Seterusnya. Okay, itu sahaja daripada saya dan Izzatul mengenai projek bisnes Ice Cream Malaysia kami. Terima kasih.